Baik, okey. Nampak tak yang skrin yang cikgu share sekarang? Boleh nampak tak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, so kita mulalah. Boleh dah? Okey, buka hati, buka minda masing-masing. Kita akan tambah ilmu untuk sejarah. Moga-moga bermanfaatlah untuk semua. Okey, untuk memberkati majlis kita, majlis ilmu, perkongsian ilmu pada malam ini. Cikgu jemput Muhammad Hazi Irfan untuk membacakan doa daripada SMK lelaki Al-Masyhur, SMK Al-Masyhur lelaki. Okey, dipersilakan. Yang bukan Islam sila bertafakur, boleh bertafakur ikut cara masing-masing ya, macam biasalah. Okay. Sila Hazi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wanshur alaina khaza'ina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Okey, terima kasih kepada Haji. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Okey, sebelum cikgu teruskan ulang kaji kita ataupun perkongsian ilmu kita pada malam ini, cikgu perkenalkan dulu diri cikgu. Cikgu ialah Cikgu Shantina Jusoh daripada SMK Tun Said Syekh Barakbah. Okay, dah ada dalam poster pada link tu lah kan. Saya rasa semua dah tahu. Okey, dan pada malam ini cikgu akan share ilmu berkaitan dengan tajuk tingkatan 4. Okey, kenapa cikgu pilih tingkatan 4? Sebab dah lama tinggalkan. Ini sebagai ulang kaji lah. Jadi pengetahuan sedia ada tu memang dah ada dalam diri pelajar. So kita nak flashback balik je lah, kita nak recall balik supaya nanti bila bila sekolah buka nanti kamu akan menghadapi peperiksaan percubaan dan sebagainya tu boleh membantu kamu lah sehinggalah kepada SPM yang sebenar. Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Bila saya tanya nanti tolong respon. Boleh. Kelas yang aktif. Kalau ada nak tanya ke apa ke Boleh. Boleh on mic, tapi bagi cikgu selesaikan dulu huraian ataupun penerangan cikgu. Okey. Okey. Semua ready ke? Ready. Terima. Ready cikgu. Fokus. Terima. Okay, thank you very much all. Okay, baik. So kita akan mula. Okey, cikgu dahulukan dengan sedikit video daripada penaja kita. Baik, okey. Ini tajuk yang kita akan bincangkan malam ini iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, bawah tu cikgu dah tulis bab 9 tingkatan 4. Okey, ingat lagi tak tajuk ni? Ingat. Sebelum cikgu mula, cikgu nak dengar respon dulu. Boleh? Boleh cikgu. Okey, baik. Apa Boleh. yang kamu ingat, yang kamu belajar, yang awak semua belajar dalam tajuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni, apa yang masih segar di ingatan kamu? Merdeka. Lawatan ke London. Ya, lagi sekali? Lawatan ke London. Okey, ya, rundingan ke London. Okey, lagi yang lain, thank you very much, bagus.
Okey, apa lagi yang ada dalam bab ni? Ni kita nak ulang kaji balik je. Bukan tajuk baru. Ada 250 dengan cikgu. Okey, respon. Perjanjian Ya. Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Ada yang jawab komunis. Ada komunis ke dalam tajuk ni? Tidak. Tak ada. Okey, so betulkan fakta nah. Okey, baik. So kita akan fokus kepada beberapa subtopik dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Tajuk besar untuk bab 9 ni ialah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, sekarang sebelum kita pergi kepada tajuk yang sebenar, kita lihat dulu intipati pembelajaran pada malam ni. Cikgu akan fokus kepada dua. Satu ialah usaha rundingan kemerdekaan dan yang kedua ialah peranan Suruhanjaya Perlembagaan PTM ataupun Persekutuan Tanah Melayu. Baik, ada yang tak off mic, cikgu mohon kerjasama off mic. Boleh? Okey, baik. Kemudian elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang berkaitan dengan tajuk ni ialah menghormati keputusan pemimpin negara dan juga pemuafakatan untuk kestabilan negara. Dan KPS yang ada dalam ni, yang ada berkaitan dengan tajuk kita ni ialah memahami kronologi langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dan juga meneroka bukti pemuafakatan antara rakyat untuk kestabilan negara. So, kita akan bincangkan berkisarkan kepada intipati ataupun fokus kita pada malam ini ialah berkaitan dengan dua aspek inilah, dua subtopik ni. Okey. Okey, baik. Ini dia fokus yang cikgu sebut tadi. Dalam tajuk bab 9 ni dia ada beberapa subtopik. Tapi oleh kerana masa tu nanti saya akan fokus kepada dua ni supaya kamu boleh tambah ilmu pengetahuan kamu yang sedia ada lah. Saya percaya semua dah memang belajar lah sebab ni tajuk tingkatan 4. Betul tak? Betul tak? Betul. Jangan kata tak belajar sebab yang ni tajuk tingkatan 4 bab 9. Okey? Okey. Betul. Lamanya nak jawab betul. Okey, baik. Kita tengok 9.1, cikgu terus pergi kepada 9.1, usaha rundingan kemerdekaan. Okey, baik. Bila sebut usaha rundingan kemerdekaan ni, apa yang tergambar dalam minda kamu? Orangnya, siapa yang terlibat, ke mana perginya, caranya macam mana mungkin, yang berkaitan lah. Okey, boleh respon? Tunku Abdul Rahman dalam menyampaikan. Lagi sekali, siapa yang jawab bagi nama cikgu dulu? Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman. Siapa yang jawab? Nisha. Nisha. Okey, thank you Nisha. Alhamdulillah. Okey, lagi. Tunku Abdul Rahman je ke yang pergi? Kalau sebut rundingan merdeka ni, Tunku je seorang-seorang pergi ke? Wakil Raja-Raja Melayu. Wakil Raja-Raja Melayu. Okey. Lee Kuan Yew Tun Wee. Lagi sekali, cikgu tak apa dengar, tak apa jelas. Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Betul ke? Rakan-rakan yang lain betul ke Lee Kuan Yew? Lee Kuan Yew Singapura. Kan. Okey, tak apa, tak ada masalah. Kita dah mula recall dah. Okey. So yang salah fakta tu betulkanlah. Okey. Check balik. Okey, baik. Sekarang kita lihat usaha rundingan kemerdekaan ni, Raja-Raja Melayu dan pemimpin yang dipilih oleh rakyat serta British telah mengadakan beberapa rundingan ke arah kemerdekaan. Kenapa sebenarnya rundingan kemerdekaan ni diadakan ataupun berlaku? Sebenarnya beberapa faktor yang disebabkan oleh keadaan di luar dan juga di dalam negara. Okey, baik. Yang pertama kita lihat selepas Perang Dunia Kedua, PD2 ni ialah Perang Dunia Kedua,
terdapat adanya usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti di beberapa negara iaitu Mesir, India, Burma dan Filipina. Okey, kemudian cikgu nak tanya, kalau dikata selepas Perang Dunia Kedua, bila tu? 1945. Ada yang boleh bagi jawapan? 1941 hingga 1945. 19 berapa? 1945. Ya, terima kasih. Siapa yang jawab? Ahmad Amni. 1945. Amin. Okey, cikgu doakan dapat A+. InsyaAllah, amin. Okey, baik. Semualah yang ada dalam ni. Bukan Amir saja tapi Amir jawab ni cikgu doa lagi. Okey, baik. So, ini keadaan yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Adanya usaha di negara-negara tersebut ni yang cikgu sebut tadi untuk membebaskan negara mereka daripada penjajah. Okey, baik. Yang kedua, British memberi jaminan akan memberi bantuan kepada Persekutuan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Ni janji British lah. Okey, nak bagi PTM ni, Persekutuan Tanah Melayu ni berkerajaan sendiri. Okey, bila sebut berkerajaan sendiri, bermaksud kemerdekaan lah. Kamu kena faham, istilah berkerajaan sendiri tu maksudnya kemerdekaan. Selagi sesebuah negara tak merdeka, selagi itulah tak dapat ataupun negara tu tak boleh berkerajaan sendiri. Okey, jelas tak setakat ni? Jelas cikgu. Okey, boleh faham tak yang cikgu terang ni? Okey, cikgu bukan mengajar nak, cikgu cuba nak kamu imbas balik apa yang kita dah belajar. Okey. Baik, dan keadaan ataupun faktor yang ketiga ialah pilihan raya umum yang berlaku di Tanah Melayu pada tahun 1955 yang kamu dah belajar sebelum bab 9 ni. Okey, dah belajar. Okey, pada tahun 1955 ni yang dinamakan pilihan raya MPP tu. So dia menjadi asas ataupun satu titik tolak pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Jadi oleh kerana keadaan inilah sebenarnya adanya usaha rundingan kemerdekaan. Kalau negara lain pun sibuk-sibuk nak merdekakan negara mereka, Tanah Melayu pun sama juga nak merdekakan Tanah Melayu ni daripada British. Okey. Baik, okey. Sekarang kita tengok kepentingan rundingan kemerdekaan antara Raja-Raja Melayu dengan wakil perikatan. Parti perikatan lah. Okey, baik. Bila sebut parti perikatan, parti apa sebenarnya di bawah parti perikatan ni? UMNO. MCA dengan MIC. Okey, UMNO mewakili? MCA. Melayu. Okey, MCA mewakili? China. China. Terima kasih. Lagi? MIC India. India. Okey, terima kasih. Okey, bagus. Semua hebat-hebat sejarah ni. Bagus. Inilah bakal calon A+ semua ni. InsyaAllah. Amin. Cikgu sentiasa doakan. Okey, baik. Kemudian kita lihat Tunku Abdul Rahman dan Wakil Raja-Raja Melayu menjelaskan perlunya misi rundingan di London bagi membincangkan beberapa perkara. Okey, yang pertama hal ehwal keselamatan negara. Okey, yang kedua hubungan antara British dan juga Tanah Melayu. Dan yang ketiga soal perlembagaan negara yang akan merdeka, yang bakal merdeka. Baik, apa maksud perlembagaan? Undang-undang tertinggi. Ya, okey, terima kasih. Okey. Dan rundingan ni sebenarnya mendapat sokongan pelbagai pihak, pelbagai kaum yang ada di Tanah Melayu tanpa mengira ideologi politik. Ini ialah senarai pihak ataupun orang-orang tokoh-tokoh tertentu yang sama-sama menyokong rundingan kemerdekaan ini. Antaranya EEC Turai Singgam, Ahmad Bois Tamam, di mana Ahmad Bois Tamam ni ketua Parti Rakyat, dia menyeru rakyat supaya menyokong usaha rombongan ke London. Kemudian pemimpin Parti Negara, wakil Parti Buruh dan juga wakil kaum Serani. So kalau kita lihat di sini, sebenarnya usaha yang dibuat oleh Tunku ni antara Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan ni sangat disokong ataupun dipersetujui oleh pelbagai kaum di Tanah Melayu pada ketika ini.
Baik, boleh tak? Okey ke? Boleh. Okey. Okey, okey. Boleh. Dah nampak ke belum ni cerita yang cikgu cerita sikit tadi tu? Nampak Dah. cikgu. Dah. Nampak. Boleh dapat A+ tak sejarah ni? Ya insya-Allah. Alhamdulillah. Amin. Okey, cikgu doakan supaya semua dapat A+. Okey, baik. Kita tengok lagi. Okey, ini ialah ahli rombongan ke London. Okey, ahli rombongan ke London ni kita bahagikan kepada dua. Okey, bahagikan kepada dua. Satu ialah wakil Raja-Raja Melayu dan satu lagi ialah wakil Parti Perikatan. Okey, kita tengok dulu wakil Raja-Raja Melayu. Okey, Raja-Raja Melayu ni dia tak pergi sendiri bersama dengan Tunku tapi dia hantar menteri-menteri besar dia. So, ada yang tak off mic, tolong Sat. Nanti dia ganggu suara penerangan cikgu lah. Okey, off dulu. Nanti nak tanya boleh on mic. Nanti bagi cikgu semua bersemangat ni. Bagi cikgu hurai dulu. Boleh ke? Boleh cikgu terus ke? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, sekarang kita tengok wakil Raja-Raja Melayu. Okey, baik. Wakil Raja-Raja Melayu, macam cikgu kata tadi, Raja-Raja Melayu ni dia tak pergi sendiri tapi diwakilkan dengan menteri-menteri besar dia lah. So kita lihat Menteri Besar Perak, Perak ni diwakili oleh Menteri Besar dia, Datuk Panglima Bukit Gantang atau nama dia Datuk Haji Wahab Abdul Aziz. Menteri Besar Selangor Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Seh Muhammad Said dan Menteri Besar Kelantan Datuk Ni Ahmad Kamil Haji Mahmud. Okey, baik. Dan satu pihak lagi yang bersama-sama dalam rombongan ke London ni ialah wakil Parti Perikatan iaitu yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, H.S. Lee dan juga Dr. Ismail Abdul Rahman. Okey. Baik, jadi yang tadi ada pelajar yang sebut Lee Kuan Yew tu tak ada kaitan. Lee Kuan Yew tu bukan kita punya, bukan tanah Melayu punya tetapi Singapura. Okey, baik. So, untuk yang bahagian ni, ahli rombongan ni, soalan boleh tanya kamu. Okey, soalan boleh tanya kamu, berikan pihak yang terlibat dalam rombongan rundingan kemerdekaan ke London. So kalau pihak, macam mana nak jawab sebenarnya soalan ni? Saya suka terang dan saya suka bagi contoh soalan supaya kamu boleh nampak dengan jelas lah. Boleh ke cara cikgu? Boleh ikut cara cikgu tak? Boleh. Okey, thank you. Anak-anak cikgu yang sangat bersemangat ni. Okey, balik kepada soalan cikgu tadi. Kalaulah kita dah bincang ni, cikgu dah bagi tadi wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan. Kalau soalan SPM nanti keluar, berikan pihak yang terlibat dalam rombongan rundingan kemerdekaan ke London, apa jawapan yang kita nak kena bagi? Wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan. Wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan. Okey, ada jawapan yang lain? Ada jawapan lain? Boleh tak kita bagi Tunku Abdul Rahman, Datuk Panglima Bukit Gantang, boleh tak kita bagi macam tu? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Okey, kenapa tak boleh? Tak apa, kita bincang. Kalau apa tak ada masalah sebab cikgu nak tengok macam mana kamu punya pemahaman. Dia bawa huraian tu. Dia bawa huraian, dia tak tanya nama. Okey, betul lah tu. Okey, lagi. Okey, baik. Okay. Balik pada Tak soalan boleh. kita. Tak boleh. Okey, tak boleh tu betul lah tak boleh. Kenapa? Okey, baik. Sekarang cikgu nak tunjukkan perbezaan supaya kamu peka dengan soalan. Okey. Baik, kalau dia kata pihak, kamu tak boleh bagi nama. Sebab dia tak tanya nama. Kalau dia kata tokoh, yes, kamu boleh bagi Datuk Panglima Bukit Gantang, Encik Abdul Aziz Abdul Majid dan sebagainya lah.
Okey, bila dia kata pihak, mesti bagi wakil Raja-Raja Melayu dan juga wakil parti perikatan. Baik, boleh ke dah? Boleh ke tak? Boleh. Okey, baik. Sebaliknya, Boleh. kalau soalan tu, okey, kalau soalan tu dia tukar. Boleh. Weh, panjangnya. Okey, janganlah panjang sangat. Terkejut cikgu, sekejap lagi cikgu terleft daripada mic ni terus. Okey, baik. Itu kalau pihak lah tadi. Kalau dia soalan ni, dia kata senaraikan tokoh yang terlibat dalam perundingan kemerdekaan ke London. Okey, baru boleh bagi nama tokoh-tokoh ni. Tetapi ada lagi satu bentuk soalan. Kalau dia sebut tokoh-tokoh yang terlibat dalam rundingan kemerdekaan ke London, boleh bagi mana-mana, sama ada wakil Raja-Raja Melayu ataupun wakil parti perikatan. Tapi kalau dia sebut senaraikan wakil Raja-Raja Melayu yang terlibat dalam rundingan kemerdekaan ke London, kalau pi bubuh Tunku Abdul Rahman, betul tak? Salah. Betul, bagus. Tahniah, sebenarnya memang dah mantap tu, nampak mantap lah. Okey, baik, nanti kita bincang soalan betul-betul nanti di akhir perbincangan cikgu. Tapi saja cikgu nak timbulkan persoalan supaya kamu boleh nampak boleh nampak macam mana sebenarnya bila kita belajar ni, apa persoalan yang kita boleh fikir berkaitan dengan ni. Apa yang soalan SPM boleh keluarkan untuk tajuk-tajuk ni lah ataupun untuk perkara-perkara yang kita baca ni. Okey, kita terus. Okey, ini ialah perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Panjangnya kan, perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Terbelit-belit lidah cikgu. Okey, baik. Kita lihat, ini ialah kronologi. Bila sebut perjalanan ni, dia mesti ikut kronologi, ikut susunan. Okey. Baik, Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura menaiki kapal terbang. Okey, kata kunci dia kapal terbang satu, dah nampak dah. Daripada KL ke Singapura menaiki kapal terbang. Okey, kemudian 1 Januari 1956 pada jam 5 petang, rombongan Tunku tu lah. Okey, menaiki kapal laut MV Asia. Nama kapal laut tu MV Asia, berlepas iaitu bertolak dari Tanjung Pagar, Singapura. Nak menuju ke mana? Ke London sana. Okey. Kemudian step yang ketiga ataupun kronologi yang ketiga, rombongan ini singgah di Karachi, Pakistan. Okey. Naik kapal MV Asia, kapal laut tu sampai ke Karachi, Pakistan. So stop di sana, kemudian seterusnya menaiki kapal terbang menuju ke London. Okey. Baik, dan rombongan ni tiba di London pada 14 Januari 1956. Okey, cuba kita perhatikan berapa lama lebih kurang tempoh yang diambil untuk rombongan Tunku ni sampai ke London. Berapa lama? 13. 13-14 hari macam tu lah kan. Hari ke-14 tu dah sampai ke London. Okey. Baik. Cikgu nak tunjuk lagi perjalanan dia. Kita tengok dalam bentuk peta. Okey. Ni peta daripada buku teks tingkatan 4 ada pada muka surat 217. Okey. Baik, ini ialah perjalanan yang sama tadi tapi ini dalam bentuk peta. Memang peta ni daripada buku teks. Okey, soalan kalau melibatkan peta ni, peta daripada buku teks lah. Okey. Perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Okey, tengok daripada mana? Kuala Lumpur pergi Singapura. Okey. Tadi sama je lah keterangan dia. Daripada Singapura, berlepas daripada Tanjung Pagar, naik kapal laut. Tengok gambar tu, kapal laut. Okey. Sampai ke Karachi di Pakistan, kemudian naik kapal terbang daripada Pakistan ni barulah sampai ke London pada 14 Januari 1956. Okey, baik. Okey, kenapa sebenarnya mereka ni, rombongan ni
menggunakan dua cara untuk sampai ke London. Naik kapal terbang dan naik kapal laut. Tak boleh ke kalau pergi je terus dengan kapal terbang? Kan senang, sampai terus. Boleh ke tak boleh? Menyusun strategi. Strategi apa? Strategi rundingan. Ya, bagus. Siapa yang jawab untuk cikgu ni? Firdaus. Okey, bagus. Firdaus. Okey, strategi dia ialah untuk berunding dalam tempoh naik kapal laut ni lama. Kalau naik kapal terbang sekejap je boleh sampai ke London. Sebab tu Tunku dengan rombongan dia daripada KL dia pergi naik kapal terbang. Kemudian sampai ke Singapura. Daripada Singapura lah dia naik kapal laut. Okey, kenapa? Sebab dia nak gunakan masa perjalanan dalam kapal laut MV Asia ni sebagai satu peluang untuk berbincang, menyusun strategi macam mana nak berdepan, nak berbincang dengan pihak British nanti. Sebab bukan senang nak berbincang dengan mereka untuk dapatkan kemerdekaan. Dah lah lama menjajah tanah Melayu. Okey, baik. Boleh ke perjalanan ni? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, masih bersama dengan cikgu ke? Ya, cikgu. Terima kasih. Masih bersama dengan cikgu Ada. sampai habis. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Boleh cikgu. Seronoknya dengar suara ramai kan. Okey, bagi cikgu terang dulu nak. Okey, terus kita pergi terus. Okey. Okey, baik. Tadi kita bincang rombongan kemerdekaan Tunku ni sampai di London pada berapa hari bulan? 14 Januari. Tiba di London berapa hari bulan tadi? Baru sekejap. Slide tadi. 14 Januari. 14 maksudnya semua yang ada dalam meet cikgu ni memang memberi perhatian. Yang tu kesimpulan yang cikgu boleh buat lah, sebabnya kalau tak memang tak boleh jawab. Okey, rundingan kemerdekaan ni bermula ataupun diadakan antara pihak British dengan wakil daripada Tanah Melayu ni pada 18 Januari 1956 hingga 6 Februari 1956. Ambil masa lebih kurang 3 minggu, melibatkan 2 bulan. Mula Januari, habisnya Februari. Tengok betapa seksanya rombongan kemerdekaan ni untuk memenangi hati British dan seterusnya memberikan tarikh kemerdekaan kepada tanah Melayu. Okey, dan persidangan ataupun perundingan kemerdekaan ni berlaku ataupun berlangsung di Lancaster House, London, dan kita amati baik ataupun ayat yang diberi oleh Tunku terhadap pihak British. Okey, kita tengok dia punya ayat ni. Saya tertarik sebenarnya dengan ayat ni. Okey. Mungkin kalau kamu tak belajar bab 9 tingkatan 4 ni, mungkin kamu tak tahu detail. Jadi bila belajar ni kita tahu apa sebenarnya yang berlaku masa rundingan ni, dan kita nak tengok sekarang ucapan ataupun kata-kata Tunku Abdul Rahman. TAR ni ialah, cikgu ringkaskan, Tunku Abdul Rahman. Okey, ketika membalas ucapan aluan daripada kerajaan British, Tunku Abdul Rahman menyatakan, ni ayat Tunku ni. Dia kata apa? Rombongan saya sedang berusaha bagi mendapatkan taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu dengan serta-merta dan kemerdekaan penuh pada tahun hadapan. Okey, sekarang cikgu nak kamu rujuk kepada ayat Tunku ni. Okey, apa kata kunci dalam ni yang dia nak sampaikan mesej kepada kerajaan British? Apa dia? Nak tubuh kerajaan sendiri. Okey, kita bagi satu. Ada beberapa kan? Okey, satu, taraf berkerajaan sendiri. Okey, betul, bagus. Kemerdekaan penuh. Kemerdekaan penuh pada tahun hadapan. pada tahun hadapan. Ada lagi tak sebelum tu?
serta merta. Ya, thank you. Serta merta. Okey, baik. Sekarang kita tengok balik. Okey, kenapa sebenarnya cikgu fokus kepada ayat ni? Okey, cikgu nak kamu faham sebenarnya bila rombongan Tunku ni pergi berbincang dengan British di London, okey, dia dah sampaikan mesej yang sangat penting yang kata kalau ayat-ayat media sosial sekarang deep lah kan, mendalam. Okey, so dia kata apa? Satu, dia kata taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, itu satu kata kunci dia. Yang kedua, serta-merta. Serta-merta tu maksudnya tak lama lagi lah nak dapatkan kemerdekaan untuk Tanah Melayu. Dan yang ketiga, kemerdekaan penuh. Okey, bila sebut kerajaan sendiri ni mesti merdeka lah. Kalau tidak macam mana nak berkerajaan sendiri. Awal tadi cikgu dah sebut dah. Okey, pada tahun hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh off mic dah? Okey, off mic. Okey, mohon kerjasama anak-anak cikgu yang ada dalam mic ni. Tolong off mic. Bagi cikgu terang dulu. Sekejap lagi baru kita bincang. Boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, boleh cikgu terus nah? Cikgu terus Boleh. Okey. Baik. Okey, sekarang kita tengok. Tadi dah terberhenti cikgu tadi. Bagi salam, terkejut cikgu. Okey, taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu, satu kata kunci, yang kedua serta-merta, yang ketiga kemerdekaan penuh, yang keempat tahun hadapan. So Tunku ni sebenarnya dengan tegasnya telah menyampaikan mesej rombongan mereka daripada Tanah Melayu tu, itu sebenarnya yang mereka nak capai. Okey, cerita pada 8 Februari 1956. Okey, segala perbincangan dihasilkan dalam satu laporan setebal 20 halaman, 20 muka surat. Maksudnya, bincang wakil daripada Tanah Melayu ni dengan pihak British lebih kurang 3 minggu cikgu kata tadi, melibatkan 2 bulan iaitu Januari dan Februari. Akhirnya satu laporan setebal 20 halaman telah dihasilkan. Okey, dan yang bestnya, misi ni berjaya mendapat persetujuan. Maksudnya British ni setujulah nak bagi kemerdekaan kepada Tanah Melayu dalam satu perjanjian yang telah ditandatangani iaitu dikenali Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari 1956. Okey, ini semua berlaku di London sana. Dah setuju dah. Okey, dah setuju dah bagi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Tapi belum merdeka, setuju dah nak bagi tarikh. Okey, baik. Sekarang bila British dah setuju, okey, tarikh kemerdekaan dipersetujui pada 31 Ogos 1957. Okey. Kemudian penetapan tarikh kemerdekaan ni untuk kemerdekaan Tanah Melayu ni ditentukan oleh Tunku Abdul Rahman dan juga hasil perbincangan dengan beberapa pemimpin yang lain dengan meminta pandangan daripada Syekh Abdullah Fahim iaitu tokoh ulama besar daripada Kepala Batas Pulau Pinang. Negeri kita lah kamu ni. Okey, ni rupa dia, Syekh Abdullah Fahim ada dalam buku teks muka surat 218. Okey. Baik, cikgu nak tanya sikit, kenapa sebenarnya pilih 31 Ogos 1957? Kenapa tak pilih tarikh 1 September ke, 15 Ogos ke? Kenapa perlu 31 Ogos 1957? Sebab dia nak tarikh tu. Sebab dia nak tarikh tu. Takkan semata-mata kalau dia nak tarikh lain pun boleh, tak ada masalah. Betul tak? Lemak mimpi. Apa dia? Perang dah di situ. Cikgu tak jelas, sorry. Bagi tempoh masa. Bagi tempoh masa. Okey, lagi jawapan boleh bagi idea, boleh bagi jawapan masing-masing. Ada yang chat, sorry nah. Kadang cikgu tak perasan sebab cikgu sebab orang senang ingat. Kita kena belajar. Orang senang ingat. Okey, baik cikgu ambil jawapan ni, cikgu gantung Sat. Boleh dah? Orang senang sebut. Orang senang sebut. 1 Ogos 1957 senang sebut.
Cara yang terbaik dipilih. Sedap telinga dengar. Tarikh terbaik dipilih. Tak berapa nak tepat tapi dah menuju ke arah itu, on the way orang kata kan. Okey, tak apa, saja saya timbulkan persoalan supaya semua berfikir kenapa sebenarnya kita pun sekarang ni dalam bulan kemerdekaan, Ogos September ni kan, kita dalam mood merdeka dan saya percaya sekolah masing-masing pun dalam sibuk buat sambutan kemerdekaan secara maya. Okey, sebab tu saya tanya persoalan tu. Tapi cikgu tak mau bagi jawapan dulu. Cikgu akan bincang di akhir nanti, semua akhir kan. Tapi cikgu akan bincang di akhir nanti. Cikgu saja tanya, cikgu nak tengok ada tak yang ada jawapan yang tepat. Tapi cikgu gantung dulu sat jawapan tu. Boleh ke? Boleh. Okey, kalau lah cikgu belakang faktor usia, cikgu ni dah tua. Kalau cikgu terlupa, ingatkan cikgu, kenapa sebenarnya 31 Ogos 1957? Banyak tarikh 365 hari tu, kenapa pilih 31 Ogos 1957? Sat, cikgu tinggalkan dulu yang ni. Sat lagi ada slot ni di belakang sana nanti. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. Apa maksud dia? Perkara yang telah dipersetujui sama ada di pihak British dan juga perwakilan tanah Melayu. Okey, baik. Kita pergi pada British dulu. Okey, yang pertama ahli majlis eksekutif selain ketua setiausaha dan peguam negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat ketua menteri. Ni syarat yang British bagilah. Dia nak ketetapan macam ni. Okey, yang kedua, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Kenapa pula nak berhenti? Yalah, kalau dah bagi kemerdekaan, perlu tak lagi pegawai British dalam pemerintahan negara kita Tanah Melayu? Tak perlu. Tak perlu. Ya, betul. Jadi tak perlu. Tengok British ni, cerdik tak dia? Dia minta ganti rugi. Okey, yang ketiga, mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Dan yang keempat, British dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan pada Tanah Melayu. Okey, apa maksud Commonwealth ni? Ulang kaji balik. Negara yang pernah dijajah oleh British. Negara-negara Ya, juga. betul. Bagus. Semua dah hebat-hebat sejarah ni. Okey, baik. Negara bekas tanah jajahan British. Okey, baik. Ini ialah permintaan ataupun apa yang disepakati di pihak British. Sekarang kita lihat apa yang dipersetujui ataupun yang disepakati yang telah diterima dalam rundingan ni di pihak perwakilan Tanah Melayu, iaitu Wakil Parti Perikatan dan juga Raja-Raja Melayu tadilah, okey, yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Okey, satu, menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan. Okey, Setiausaha Kewangan gantikan dengan Menteri Kewangan. Okey, yang kedua, menuntut supaya Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Maksudnya Menteri Ekonomi ni bukan lagi orang lain lah, kuasa asing. Mesti rakyat Tanah Melayu. Okey, yang ketiga, menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu juga menggantikan pengarah gerakan yang disandang sebelum ni oleh pegawai British. Okey. Baik, yang keempat, menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1957. Ni ada sebab, ada kaitan dengan yang cikgu tanya tadi, yang cikgu gantung dulu jawapan tadi. Okey, dan yang kelima, berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, Kewangan, Keselamatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Awam. Okey, so ada 4 perkara yang di pihak British dan 5 perkara di pihak perwakilan Tanah Melayu. So inilah perkara-perkara yang dirundingkan dan telah dipersetujui masa rundingan kemerdekaan di London. Okey, boleh ke? Boleh. Boleh nak? Nampak Boleh. nak?
Boleh faham tak ni setakat ni? Boleh. 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 Okey, alhamdulillah. Okey, kita terus. Boleh. Boleh. Okey. Baik, ini ialah sambutan bersejarah di Bandar Melaka. Okey, bila ni? Pada 20 Februari 1956. Okey, habis bincang 6 Februari. Kemudian 8 Februari tu perjanjian. Okey, balik tiba di Melaka pada 20 Februari 1956. Okey, kita tengok apa cerita dia berkaitan dengan sambutan bersejarah di Melaka ni. Okey, rombongan Merdeka selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam Melaka dan diarak hingga ke Padang Bandar Hilir Melaka. Jangan salah faham nah, ni baru nak isytiharkan tarikh kemerdekaan. Jadi cerita dia bukan di Kuala Lumpur. Bukan di Stadium Merdeka. Kamu kena jelas. Kan nanti ada pula yang tersilap fakta. Okey, dan pada sambutan bersejarah ni lebih kurang 100,000 orang penduduk Tanah Melayu ni datang daripada seluruh Tanah Melayu, daripada pelbagai negeri dengan cara menaiki bas, lori, jalan kaki daripada seluruh negara. Kenapa? Sebab nak dengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan yang dibawa balik oleh rombongan Tunku tadi. Tengok, kalau tengok gambar pada slide cikgu ni dalam YouTube pun banyak berkaitan ni. Kalau kamu Google ni gambar yang sama sebab ini gambar akid negara lah. Okey, baik. Mereka ni pergilah dengan cara macam-macam, naik bas, naik lori, jalan kaki untuk mendengar tarikh kemerdekaan. Bila sebenarnya British nak bagi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Okey, dan Tunku Abdul Rahman telah memaklumkan melalui perjanjian kemerdekaan, negara akan diberi kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Okey. 31 Ogos 1957 tadi kenapa belum terjawab? Sekejap kita tengok nah. Okey, rakyat melaungkan merdeka, perkataan merdeka dengan penuh gemuruh lah. Dah ramai kan 100,000 sama-sama melaungkan perkataan merdeka. Okey, dan langkah menuju merdeka ni lebih kurang setahun daripada tempoh ni memperlihatkan sebenarnya membuktikan kerjasama, gandingan, pemuafakatan, kesungguhan semua pihak. Kenapa cikgu sebut banyak sangat tu? Sebab dalam soalan istilah dia boleh guna berbeza-beza tapi maksud yang sama. Kamu kena arif dengan soalan sejarah SPM ni. Okey, tengok contoh-contoh yang ada lah walaupun kamu first batch tapi boleh tengok contoh bentuk soalan yang KBSM. Okey, tajuk tak samalah tapi maksud cikgu bentuk soalan dia tu, istilah-istilah yang dia guna. Kadang dalam buku dia tulis dia guna gandingan tapi nanti dalam soalan dia keluarlah kerjasama, pemuafakatan dan sebagainya. Kamu kena alert perkara-perkara ni. Okey, kemudian keputusan dipilih oleh pemimpin negara harus dihormati. Ini sebenarnya iktibar lah. Iktibar keputusan yang dipilih oleh pemimpin negara ni harus dihormati. Kenapa? Supaya wujudnya keharmonian, tak ada perpecahan dalam kalangan penduduk di Tanah Melayu. Okey. Baik, ni ni gambar. Ni Tunku telah mengisytiharkan tarikh kemerdekaan yang telah dipersetujui oleh pihak British ketika rundingan kemerdekaan ke London. Okey. Baik, okey. Baik, selesai 9.1, boleh cikgu terus kepada 9.2? Boleh. Boleh tak? Nampak tak gambaran dia 9.1 tadi? Nampak. Nampak. Jelas ke nampak kabur? Perlu pakai spek tak? Jelas. Perlu. Nampak cikgu. Nampak. Okey, nampak cikgu dah. Nampak cikgu dah mereka kata. Okey, baik. Okay, kita terus dulu nah. Sekejap lagi kita bincang soalan. Kita tengok. Jelas dia cikgu. Apa dia? Nampak nur. Apa dia? Cikgu tak dengar, sorry. Dah faham. Okey, alhamdulillah. Maksudnya slot malam ni bolehlah bantu recall balik kan.
Okey, baik. Tak apa, walaupun tak baca, sekarang dah join kelas cikgu ni, insya-Allah boleh tambah apa yang kamu mungkin terlupa belajar dulu. Tak apa, nanti baca balik nah. Okey, baik. Sekarang kita pergi pada 9.2, peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Ini ialah satu pihak yang ditubuhkan, Suruhanjaya ni ialah yang akan membentuk menggubal undang-undang bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Okey, maksudnya next step lah, maksudnya langkah seterusnya selepas pengisytiharan tarikh kemerdekaan tadi. Okey, baik. So tarikh dia bila Suruhanjaya ni ditubuhkan pada 8 Mac 1956. Kalau kamu rujuk kepada buku KBSM, bukan saya suruh rujuk, tapi kalau kamu terbaca dalam buku KBSM yang SPM 2020 dan sebelum tu, Suruhanjaya ni nama dia Suruhanjaya RED. Okey, dia samalah dengan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni. Okey, baik. So nama dia ialah Suruhanjaya Perlembagaan PTM. Mula tugas pada akhir Jun tahun yang sama. Sebab tak boleh lengah dah, sebab dah lebih kurang setahun je nak merdeka. Okey, apa tugas dia? Membincangkan, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Okey, cuba tengok kata kunci dia. Membincangkan ni membincangkan, menyusun dan merangka ni semua berbeza, tak sama. Okay. So kalau soalan nanti ni membincangkan ni satu, menyusun satu dan merangka satu. Okay. Baik. Okay. Okey, baik. Tadi kita bincangkan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Sekarang cerita kita ialah tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Kita tahu dah bahawa Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tugas dia memang nak membentuk perlembagaan undang-undang Tanah Melayu yang bakal merdeka nanti. Okey, tetapi Suruhanjaya ini sebenarnya terikat dengan syarat, dengan terma rujukan ataupun perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Panduan. Okey, terma rujukan ni maksud dia panduan yang mesti dipatuhi oleh Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. So ada 7. Okey, baik. Yang pertama, memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu dengan mengambil kira kedudukan dan martabat Raja-Raja Melayu dan juga Ratu England. Okey, apa maksud memeriksa aturan perlembagaan ni? Maksudnya semak semula. Okey, undang-undang yang dah ada di tanah Melayu. Okey, yang kedua, memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan, memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal. Tunggal ni maksud dia satulah, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen. Banyak dah istilah ni keluar. Tajuk ni kita dah bincang bab sebelum ni, sebelum pada bab 9 ni. Okey, sikit respon untuk cikgu, demokrasi berparlimen ni maksud dia apa? Apa yang kamu faham? Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Ya, betul. Itu ialah sistem pemerintahan kita sejak merdeka sampai ke hari ni. Maksud cikgu, apa yang kamu faham dengan demokrasi berparlimen? Sikit je. Cikgu nak tengok aja kamu punya pemahaman tu ataupun ingatan kamu tentang silibus ni, tentang tajuk ni. Okey, boleh respon? Kerajaan Raya. Pilihan raya. Okey, maksudnya Badan rakyat eksekutif. terlibat dalam membentuk sesebuah kerajaan lah kan, melalui proses pilihan raya. Okey, baik. Yang ketiga, rujukan bagi Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah perlu mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai kuasa autonomi. Kuasa autonomi ni ialah kuasa tertentu, kuasa dalam bidang tertentu bagi negeri-negeri itulah. Dan kerajaan pusat yang kuat ni satu kerajaan utama. Okey. Yang keempat, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Okey, apa maksud raja berperlembagaan?
Tadi dah sebut dah. Cuma nak Undang-undang. Raja yang kena ikut undang-undang tertinggi. Ya, betul. Terima kasih. Alhamdulillah. Sangat mantap. Raja yang memerintah mesti ikut undang-undang. Mesti berpandukan kepada undang-undang. Jadi tak ada istilah raja berkuasa mutlak. Okey, dan yang kelima, mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara iaitu Yang di-Pertuan Besar. Okey, saja nama Yang di-Pertuan Besar ni yang kemudiannya dikenali sebagai YDPA, Yang di-Pertuan Agong, sampailah ke hari ni. Okey, untuk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dan yang keenam, syarat ataupun rujukan yang perlu diberi perhatian oleh Suruhanjaya dalam nak menyediakan undang-undang bagi Tanah Melayu yang merdeka, satu bentuk kewarganegaraan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, maksudnya selaraskan. Ini bagi penduduk yang datang daripada luar Tanah Melayu pada ketika inilah. Kalau nak dapatkan kemerdekaan, bukan kemerdekaan, kalau nak dapatkan kewarganegaraan, mesti ada satu bentuk yang standardized, yang sama lah. Okay? Yang diputuskan. Okey, baik. Dan yang ketujuh, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, keistimewaan orang Melayu ni sebagai penduduk asal Tanah Melayu dan kepentingan sah kaum lain tu maksudnya kaum-kaum yang ada di Tanah Melayu. Okey, dengan mengambil kira kepentingan mereka juga. Okey, jadi ini ialah sebenarnya terma rujukan ataupun panduan dalam penyediaan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang perlu diberi perhatian oleh Suruhanjaya. Okey, tengok nak, ada 7 ni. Ini pun sebenarnya tajuk kecil ni, bahagian ni saja boleh keluar sebagai soalan fakta. Okey, soalan esei pun boleh, struktur pun boleh. Kalau struktur tak ada masalah sebab struktur tak banyak sangat. Tapi kalau esei mesti 6, 8 markah lah. Okey, okey, baik. Kita terus. Okey, tengok. Okey, sekarang tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Sekarang pukul berapa? 9.25. Okey, cikgu laju sikit. Boleh tak? Boleh. Okey, sekarang kita lihat tugas tugas ni ialah tanggungjawab. Boleh awal lagi. Apa dia? Okey, baik. Tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni, yang pertama minta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau lisan. Kita sebut dia memorandum. Okey. So, memorandum yang diperoleh oleh Suruhanjaya Perlembagaan PTM ni daripada pelbagai pihak, diterima daripada pelbagai pihak. Yang kedua, meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan. Cara dia, ahli Suruhanjaya ni pergi menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penasihat British dan juga pegawai negeri. Ingat nah, kenapa ada penasihat British? Sebab masa ni belum merdeka lagi. Baru dapat tarikh tapi belum merdeka. Okey, mesyuarat dan juga melawat negeri Melayu serta negeri-negeri selat. Mana dia negeri-negeri selat? Melaka, Pulau Pinang. Ya. Betul Singapura. Tapi kita fokus kepada Tanah Melayu, so Melaka dengan Pulau Pinang. Okey, kemudian mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu sebanyak 118 berjumpaan dibuat oleh ahli Suruhanjaya ni dalam tempoh daripada Jun hinggalah Oktober 1956. Bayangkanlah 118 kali perjumpaan. Bila ni? Diadakan antara bulan Jun sampai Oktober. Jenuh nak bincang. Okey, dan mengkaji, membuat laporan serta cadangan membentuk perlembagaan bagi sebuah negara yang merdeka. Ini dah melalui rundingan pelbagai pihak. Okey. Okey, ini dia handsome ahli ataupun anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ini memang ada dalam buku peringkatan 4. Okey, baik. Okey, siapa dia? Lord Reid sebagai ketua atau pengurusi daripada Britain, Sir William Ivor Jennings daripada Britain, Sir William McCann daripada Australia, Hakim B. Malik daripada India, Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. So 5 tokoh inilah yang telah menganggotai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu
dalam tugas mereka untuk menyediakan perlembagaan atau undang-undang bagi tanah Melayu yang merdeka. Maksudnya nak guna bila? Mulai 31 Ogos 1957. Siapa mereka ni? Siapa mereka ni? Dah keluar dah pilihnya. Okey, siapa mereka ni sebenarnya? Mereka ni ialah orang yang pakar dalam bidang undang-undang. Sebab tu kita tengok dia daripada Britain lah, daripada Australia lah, daripada apa? Daripada India, Pakistan dan sebagainya. Okey. Okey, baik. Tadi cikgu gantungkan persoalan 31 Ogos 1957. Kenapa tarikh tu dipilih? Betul ke? Betul. Betul. Sampai kita dah habis sebenarnya. Kita dah habis perbincangan. Sabar nak, bawa bertenang. Okey, baik. So cikgu nak kamu amati betul-betul apa yang ada dalam video ni. Harap-harap dia tak sangkut lah. Okey, apa yang mesej yang disampaikan dalam video ni, nanti kita bincang saat-saat lagi sebelum kita cikgu pergi kepada uji minda. Boleh ya? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okay, ready semua? Are you ready? Ready cikgu, ready. Okey, thank you very much. Okay. Ready, cikgu. 3, 2, 1. Ready. Mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Setiap tahun kita akan menyambut Hari Merdeka pada tanggal 31 Ogos. Pada tahun ini genaplah 63 tahun kita merdeka daripada penjajahan British setelah Perdana Menteri pada ketika itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj melaungkan merdeka sebanyak 7 kali di dataran Padang Hilir. Pernahkah anda tertanya-tanya mengapakah tarikh 31 Ogos dipilih sebagai pengisytiharaan merdeka, bukan 30 Ogos, bukan 1 September, dan siapakah pula yang memilih tarikh tersebut? Pemilihan tarikh 31 Ogos ini telah diputuskan dalam sebuah mesyuarat yang dihadiri Ketua Pemuda UMNO dan timbalannya, iaitu Haji Ahmad Badawi yang merupakan bapa Perdana Menteri kelima, iaitu Tun Abdullah, bersama Mufti Pulau Pinang pada ketika itu, Syekh Abdullah Fahim yang merupakan datuk kepada Tun Abdullah. Dalam menentukan tarikh yang ideal, Tunku Abdul Rahman berpendapat beliau perlu mendapatkan pandangan Syekh Fahim, memandangkan beliau merupakan seorang yang pakar dalam ilmu falak. Menurut Syekh Fahim, tarikh 31 Ogos ini adalah tarikh yang sangat baik kerana menurut kiraannya, pada tarikh tersebut semua planet akan berada dalam kedudukan sebaris. Syekh Fahim juga berkata, sekiranya tarikh 31 Ogos 1957 tidak dipilih, maka tarikh yang elok selepas itu adalah 5 tahun lagi, iaitu 31 Ogos 1962. Sebelum Tunku Abdul Rahman memaklumkan pemilihan tarikh tersebut kepada pihak British, Syekh Fahim juga telah berpesan sekiranya tarikh 31 Ogos 1957 tidak dipersetujui oleh British, beliau melarang agar pemuda-pemuda parti UMNO daripada melakukan kekacauan atau rampasan kuasa daripada British agar tiada perkara lebih buruk berlaku. Pihak British akhirnya bersetuju dengan tarikh tersebut dan pada 20 Februari 1956, tarikh 31 Ogos 1957 telah dipersetujui sebagai tarikh pengisytiharaan kemerdekaan. Rancangan asalnya adalah agar Tunku dapat melakukan pengisytiharaan tepat pada 12 malam 31 Ogos 1957, malangnya akibat kesesakan lalu lintas yang teruk, maka beliau terlambat sampai ke Padang Pahlawan, Bandar Hilir, Melaka. Sebaik sahaja tiba di Padang Bandar Hilir, Melaka, Tunku Abdul Rahman Putra memulakan ucapan terima kasih atas sokongan padu yang diberikan. Seterusnya, beliau mengumumkan bahawa menurut perjanjian kemerdekaan yang ditandatangani pada 8 Februari 1956, Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan dengan rasminya pada 31 Ogos 1957. Serentak dengan pengumuman kemerdekaan ini, laungan merdeka bergema di Padang Bandar Hilir yang dibanjiri oleh 100,000 orang yang datang dari seluruh pelosok Persekutuan Tanah Melayu. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-63.
Semoga Malaysia hidup dalam keadaan aman makmur, harmoni, bersatu padu, saling hormat menghormati dan menjaga kedaulatan negara. Pertahankanlah tanah air tercinta. Okey, baik. Dapat jawapan tak? 31 Ogos tadi. Bagi jawapan kat cikgu betul tak tadi? Ada tak yang betul bagi jawapan kat cikgu tadi? Tak ada. Semua salah. Tak ada, tak apa. Tak ada masalah. Sebab tu cikgu kata gantungkan dulu Ustaz perbincangan kita tadi sebab cikgu nak tunjuk video ni. Cuma kalau kamu perasan tadi video ni dia kata sambutan kemerdekaan kali ke-63. Kenapa tahun ni sebenarnya bukan 63? Betul tak? Betul. Tahun ni tahun kali ke berapa? Sambutan kemerdekaan tahun ni kali ke berapa? Cikgu tak dengar. 64. Ya, okey. Kenapa? Sebab saya kutip saya ambil video ni daripada Akib, dia keluarkan yang tahun lepas. So 63 lah. Jadi jangan kamu kata salah pula video ni sebab video ni 64. Ya, betul. Terima kasih. 64. 64 cikgu. Ya, betul. Cikgu dah bagi tahu dah betul. Okey. Baik. Jadi kenapa tarikh 31 Ogos? Okey, kita dah tahu bahawa kenapa rujuk dengan Syekh Abdullah Fahim tadi. Sebab dia ni tokoh ulama dan dalam masa yang sama dia ahli falak. Jadi dia kata apa? Pada 31 Ogos 1957 itu apa dia? Apa yang berada pada sebaris kalau ikut dalam apa ni? Planet. Kedudukan planet. Berada satu baris. Ya, betul. Okey, baik. Dan dia kata kalau kita miss ataupun bukan kita lah, kalau lah masa tu tarikh 31 Ogos 1957 tu tak dipersetujui oleh British, maksudnya 5 tahun akan datang. Maksudnya 5 tahun selepas itu baru pula tarikh yang baik lah, iaitu pada 31 Ogos tahun 1962. Perasan tak tadi dalam video tadi? Perasan. Okey. Maksudnya memang tak lena lah. Okey. Tak ada yang lena. Betul tak? Tak ada yang lena ke? Betul. Tak ada. Tak ada. Okey, tak lena tak apa. Baik, okey. Sekarang kita tengok. Okey, cikgu selesai share 9.1 dan 9.2. Cikgu nak feedback sikit boleh? Faham ke tak faham ataupun membantu tak ingatan kamu tentang tajuk ni? Bantu. Alhamdulillah. Cikgu. Macam-macam bunyi. Takutnya saya. Okey, baik. Okey, sekarang cikgu nak kamu rujuk pada uji minda ni. Cikgu nak kamu jawab soalan ringkas ni. Soalan struktur lah yang cikgu bagi. Cikgu nak tengok sikit respon daripada anak-anak cikgu yang ada dalam meet ni. Okey, tengok dulu. Okey, baik. Nampak tak soalan yang cikgu bagi ni? Nampak. Okey, nampak. Okey, baik. Sekarang, dengar arahan cikgu dulu. Boleh? Boleh. Ini kerana masa tak begitu panjang dah. Sekarang kita dah hampir 9.40. Cikgu nak, kamu respon dulu. Soalan satu ni tak payah tulis. Memang boleh respon terus. Okey. Ini soalan berkaitan dengan apa tadi? Dengan 9.2 cikgu bagi kan. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu berunding dengan pelbagai pihak. Mereka menyuarakan idea dan pandangan bagi membentuk sebuah negara yang merdeka. Okey, satu ataupun A lah. Okey, mana-mana pun tak apa. Nyatakan 2 anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Tadi ada berapa? Wakil Parti Perikatan dengan wakil Raja-Raja Melayu. Betul ke? Salah. Apa kita bincang, tak ada masalah. Salah tu maksudnya kita belajar daripada kesalahan. Tak ada masalah. Lori dengan Sir William. Lori. Sebab tu cikgu kata, okey, sekarang ambil ingat yang cikgu bagi petuah. Bila dapat saja soalan, tak kira lah soalan, boleh dengar cikgu tak? Boleh.
Okey, bila kamu dapat saja soalan, tak kira lah soalan periksa di sekolah ke atau SPM sebenar nanti, pastikan sentiasa cari dia punya kata kunci, highlightkan kata kunci dia. Itu clue bagi kamu supaya kamu tak lari daripada jawapan yang sepatutnya. Okey, baik. Tengok soalan ni fakta. Dia memang direct saja. Nyatakan 2 anggota Suruhanjaya PTM. Apa kata kunci dia? Kata kunci yang pertama ialah 2. Kata kunci yang kedua ialah anggota Suruhanjaya PTM. Jadi kalau jawab Wakil Parti Perikatan dengan Wakil Raja-Raja Melayu, ada kaitan tak? Itu tajuk 9.1 tadi. Boleh? Boleh. Okey, jadi maksudnya apa jawapan yang ni? Boleh. Ada Okey, siapa nak jawab sebut nama daripada sekolah mana? Nanti cikgu dia tengok. Ada cikgu dalam meet kita. Satu link lagi pun ada cikgu. Okey. Siapa nak jawab? Wakil daripada mana? Saya jawab. Okey, nama apa? Bagi nama cikgu dulu. Nama cikgu saya Cikgu Rehana. Bukan nama cikgu, nama kamu lah. Okey, tak apa. Nama saya Muhammad Amazuddin dari SMK Al-Masyur Laki. Okey, alhamdulillah. Okey, teruskan. 2 anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah Lok Red dan Ya. Hakim bin Malik. Hakim bin Malik. Okey, terima kasih. Nama apa tadi? Muizuddin. Sorry? Amar Zuhdi. Amar Zuhdi. Okey. Cikgu doakan kamu akan dapat A+. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih untuk jawapan. Cikgu tak mau tanya banyak sebab masa pun makin sikit. Okey. Betul. Jawapan tadi macam mana kita nak pastikan. Tadi kita belajar ada 5. So kita boleh ambil mana-mana. Jawapan Amar Zuhdi tadi sangat tepat dan memenuhi kehendak Lembaga Peperiksaan Malaysia. Mesti dalam ayat yang lengkap. Okey, baik. Ingat beberapa perkara, tadi ada yang tanya cikgu awal tadi kan. Jadi apa yang cikgu bagi ni, kalau perlu catat, kamu catat. Dan saya percaya cikgu-cikgu di sekolah pun memang dah bagi. Cuma kadang-kadang sifat kita ni mudah lupa lah. Okey, baik. So tadi cikgu kata soalan, dapat soalan saja, pastikan highlight. Tak ada highlighter ke, garis dah dengan pensel ke, dengan pen merah ke, apa ke, masa exam tu, dapatkan kata kunci dulu. Okey, bila dapat kata kunci barulah senang kamu nak menjawab supaya kamu tak terpesong jawapan kamu. Okey, so 5 tadi, siapa dia? Tadi baru cikgu sebut Lok Red, Hakim bin Malik, William McCare, Tuan B, Hakim bin Malik, satu lagi apa? Cikgu tak sebut. Ivor Jennings. Lagi satu cikgu tak sebut apa? Tolong saya cikgu. Abdul Hamid. Ya, 5. Jadi bila dia nak 2 markah, kamu masukkan mana-mana mana-mana 2 daripada 5 tadi. Okey. Selalu saya pesan kat pelajar saya, nama-nama tokoh ni mesti 3. Mesti 3. Untuk selamatlah. Kalau tak boleh sangat pun satu pun satulah, tapi kita nak cemerlang ni mesti sekurang-kurangnya 3. Kalau dah 5 tadi 3, selamatlah, dia minta 2 saja. Okey, sebab kamu kena faham kalau soalan struktur dia kombinasi dia 2, 4, 4 ataupun 3, 3, 4. Okey, 3, 3, 4.